Hai, anda bersama saya Zaki Zubir dalam Talk Now di Malaysia Now. Tetamu kita hari ini sangat istimewa. Saya dah lama orang kata simpan cita-cita untuk interview beliau, dan beliau adalah tak asing lagi, seorang yang cukup senior dalam dunia politik, yang cukup terkenal dalam orang kata menyuarakan, dalam kelantangannya menyuarakan pendirian dan pendapat. Okey, terima kasih Datuk Seri. Bersama kita Datuk Seri Nazri Aziz, Ahli Parlimen Padang Rengas. Terima kasih kerana sudi bersama Talk Now. Okey, Datuk Seri, boleh tak Datuk Seri cerita mengenai diri Datuk Seri, asal mana, berapa adik-beradik? Ya, saya berasal daripada Kampung Sira, Pekan Lenggong, Hulu Perak. Dan saya punya adik-beradik 11 orang. Tapi banyak dah meninggal. Sekarang mungkin tinggal 5 orang saja lah. Jadi daripada Lenggong, arwah bapa saya, dia adalah seorang pegawai kerajaan. Tapi walaupun pegawai kerajaan, dia kelulusan Barrister at Law lah, London. Dia bekerja dengan kerajaan sehinggalah dia pencen pada tahun 66. Datuk Seri, sebenarnya apa cita-cita Datuk Seri masa kecil? Adakah disebabkan tadi Datuk Seri kata bapa Datuk Seri, Tan Sri Abdul Aziz Yop, ambil jurusan undang-undang di Lincoln in London, dan saya difahamkan bapa Datuk Seri adalah anak Melayu yang pertama dan rakyat Malaysia yang pertama yang lulus di di institusi pengajian tersebut. Adakah disebabkan itu Datuk Seri juga ambil undang-undang? Di antara yang anak Melayu. Di antara yang anak Melayu yang mula pergi ambil undang-undang. Okey. Tak ramai lah. Yelah, masa tu kan. Jadi memang betul. Bapa saya, dia memang jurusan undang-undang. Dan juga adik kepada mak saya, iaitu bapa saudara saya, Mazlan nama dia, pun juga orang yang jurusan undang-undang. Dan mereka ada firma Aziz dan Mazlan. Jadi memang betul, kehidupan saya ini dipengaruhi oleh arwah bapa saya. Dan saya cuba seboleh-bolehnya untuk mengikut jejak dia. Jadi dia seorang peguam, saya pun ikut dia jadi peguam. Dia juga merupakan ahli Parlimen Padang Rengas yang pertama pada tahun 74. Dan saya juga ahli Parlimen Padang Rengas sekarang. Dia dulu pengurusi MARA, saya juga pengurusi MARA. Betul-betul mengikut ikut dia betul. Betul. Ikut dia betul-betul. Datuk Seri memulakan orang kata karier politik pada 1978. Okey, kita orang pun tak lain lagi masa tu. Maksudnya that's why cukup-cukup senior ni. Jadi sebagai exco Pergerakan Pemuda UMNO, jadi Datuk Seri juga tak pernah kalah dalam PRU. Okey, so sekarang kita tahu kan, nak tahu je pasal Datuk Seri, buka je Wikipedia tu. Tapi pada Datuk Seri, apa yang kita orang tak dapat maklumat daripada Wikipedia yang Datuk Seri boleh kongsi? Maklumat yang saya boleh kongsi maklumat, saya tak minat politik. Okey. Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi peguam dan saya nak bela kes-kes. Dan saya mahu sebenarnya cita-cita saya suka pergi ke mahkamah untuk buat pembelaan kes-kes yang mana diorang ambil kita sebagai defense counsel ke. Dan saya tak minat politik, cuma apa yang berlaku pada tahun 78 tu, kita di Malaysia, apabila kita nak jadi peguam, dia ada dia punya acara dia. Pertama sekali di peringkat awal, apabila kita sudah menjalankan chambering dengan seorang master itu bapa saudara saya lah, arwah Datuk Mazlan. Bila saya dah buat chambering 6 bulan, kemudian saya layak untuk diperkenalkan dalam mahkamah, diterima sebagai seorang peguam. Jadi Datuk Haji Suhaimi melantik Tamrin Ghaffar
anak Cik Ghaffar. Masa tu bawah 30 tahun. Dan dia minta saya untuk bersetuju dilantik sebagai exco. Saya mula memang reluctant lah kan. Saya baru balik kan. Tapi di atas berjayanya Datuk Haji Suhaimi meyakinkan saya, dia kata ini satu perjuangan untuk negara, untuk rakyat. Jadi saya pun tanpa mengetahui dengan lebih mendalam tentang politik, saya pun terima lah. Register je lah. Macam kata tu hutang budi dengan dia. Okay. Dia yang perkenalkan saya. Okay. Of the many prime ministers you have served under, who is the most easiest to work with and who is the most difficult to work? Jawapan kepada kedua-dua tu, easiest dan difficult seorang je. Okay. Ya, Tun Mahathir. Oh really? Ya. Okay. Dia saya Tun Mahathir 1.0 bukan 2.0 ni. Yes. 2.0 ni macam gagal juga lah kan. Tapi dia Prime Minister 22 years. Saya cukup senang bekerja dengan dia. Dan juga cukup difficult sebab kita orang kata apa, on our toes all the time. Maknanya kita mesti bersedia dan kita mesti disiplin dan kita mesti menjalankan kerja kita. Okay. Bukan dia pressure kita, tapi dia punya aura dia. Dengan waktu tu dia umur pun dah 60 lebih. Saya baru 40 lebih saja jadi menteri. Jadi kita terlalu hormat pada dia, respect. Jadi ini menyebabkan kita rasa takut juga. Dia terkenal dengan buku hitam dia. Dia keluar buku hitam je dalam mesyuarat kabinet tu. Mulalah. Takut siapa yang akan kena nanti. So Datuk Seri, memang saya nak tanya pun pandangan Datuk Seri mengenai Tun Mahathir. Dan okey, Datuk Seri pun orang kata dah serve lama lah under Tun Mahathir kan. Jadi apa yang Datuk Seri belajar daripada Tun Mahathir dan you punya pandangan? Saya memang minat dengan Dr. Mahathir sebab dia tu orang yang dia tak ada masa itulah dia apa yang dia fikir dia cakap. Apa yang kita tengok itu yang kita dapat. What you see is what you get. Dia tak ada berlakon. Dia memang macam itulah. Masa itulah kan. Jadi dengan dia ni kita kena buat kerja kita. Jadi saya memang mempunyai hormat yang cukup tinggi terhadap dia sekarang ni pun dan tanpa kita sangka tahun 75 dia Menteri Pendidikan, saya dengar dia datang London. Tahun 99 dia lantik saya jadi menteri dalam kabinet dia. Sebenarnya dia senang. Dia senang sebab hanya kita yang takut dengan dia. Tapi kalau kita beranikan diri, kita cakap benda yang betul pada dia, tak ada masalah. Jangan cakap benda tak betul dengan dia, itu saja. Tapi oleh kerana pada hari ini dia dah dalam pembangkang, dia bukan dalam UMNO. Ini politik biasalah. Kena lawan lah. Jadi kita lawan bukan kerana kita tak hormat dia. Betul. Tapi kalau dia membawa hujah-hujah yang saya fikir tidak konsisten dengan apa yang dia cakap pada saya waktu dia Presiden UMNO dulu, saya pun macam dia juga. Saya tak erti nak apa ni, saya ceritalah. Bagi pendapat. Bagi pendapat. Kalau tak betul, tak betul lah. Waktu dia pun kata, kalau seorang pemimpin ni, menteri ke timbalan menteri, kalau kena dakwa di mahkamah, letak jawatan. Maknanya bagi orang lain tak apa kalau bukan pemimpin. Katalah you pegang jawatan apa-apa pun. Tapi bagi ahli politik, dia pesan kepada saya ketika itu, whiter than white ni bermakna bagi orang politik, kalau dituduh saja, itu sudah mencukupi untuk kita melepas jawatan kita. Tapi kena ingat, bila kita dalam politik, jangan personal.
Jangan menganggap orang kita ni tak faham. Kalau maknanya kalau kita berbahas, bertikam lidah, mana dekat luar apa kita cakap pun kita kena buat. Maki dia ke apa. Dah, dia dalam politik you cannot be personal lah. Jadi apa sebab sebenarnya Datuk Seri nak bersara dari dunia politik? Sebab ada yang kata Datuk Seri sekarang tengah eyeing diplomatic posting. Betul ke? Tahun 78, sekarang dah tahun 2021, Ya. bermakna 43 tahun dalam politik. Kalau 43 tahun dalam politik dianggap sebagai tak lama, saya tak tahu lah apa tak lama. Okay. Orang bagi contoh lah, kata Dr. Mahathir ada lagi. Tapi Dr. Mahathir dia punya agenda tersendiri. Yeah. Bagi saya tak ada agenda tersendiri. Bagi saya sebenarnya, kalau hari itu Datuk Seri Ismail ni, dia tidak dapat jadi Perdana Menteri, saya tidak fikir saya akan bersara. Sebab saya akan bersara hanya apabila UMNO kembali memerintah. Apabila Datuk Seri Ismail angkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-9, saya rasa ini masa saya kena Cukup lah. Cukup. Kalau saya tunggu lagi nanti, kita tak tahu. Nanti PRU 15 kan, buatnya kalah balik, nak kena tunggu. What do you think about ambassadors yang being chosen from outside the career diplomatic community? Sebab dulu PH kata ada nak perkenalkan dasar yang macam nak jadi diplomatik, kena dalam komuniti diplomatik itu sendiri. PH ni banyak playing to the gallery. Okay. Masa kempen dia bercerita lah, maknanya pelantikan ahli politik dalam jawatan-jawatan tertentu itu tak boleh. Ya. Kalau tanya pada saya, lebih bahaya kalau kita letak ahli parlimen jadi GLC-nya chairman daripada jadi ambassador. Betul tak? Tapi you tahulah PH ni dia playing to the gallery. Kita kata, hari tu you cakap tak boleh. Okay? Tak boleh jadi GLC ke, dia tak boleh jadi diplomat ke. Tapi dia nak tunjuk dia buat. Jadi cari low bearing fruit, yang paling mudah. Paling mudah dia buatlah piagam mengatakan ahli diplomatik tidak boleh dilantik daripada ahli parlimen. Itu cukup mudah sekali. Sebab apa? Sebab kalau dia kata GLC punya chairman tak boleh ahli parlimen, dia pun perangai lebih teruk daripada kita, sebab dia nak jaga ni nangun-nangun yang jadi ahli parlimen yang menunggu, aku tak dapat jadi menteri, takkan GLC tak boleh bagi. Saya bukan orang dia lebih 40 tahun. Ini perbezaan, orang kata apa, dari segi sudut pandangan berkenaan dengan soal parti. Dia punya pandangan dia, saya punya pandangan saya. Jangan lupa, dia bertanding dulu, saya sokong dia. Ya, dia jadi presiden. Dia bukan menjadi masalah kepada saya. Ya. Bila saya berjumpa dengan Tan Sri Mahyudin, nak lantik timbalan Perdana Menteri, Tan Sri menceritakan saya, bukan dia tak mau lantik sebab kes tu ada. Okay? Tapi kalau sudah sampai masa, kita perlu dia lantik juga. Kita duk harap itu boleh selesai cepatlah masalah Datuk Seri Zahid ni. Court case dia tak boleh selesai. Jadi kalau seorang yang masih ada dalam kes lagi, kalau mengikut Dr. Mahathir punya nasihat pada saya dulu, dia kata ahli politik, pemimpin ni ada kes saja, withdraw lah. Ya. Jadi dia betul, sebab bila Tan Sri Mahyudin nak lantik, Datuk Seri Zahid masih lagi terikat dengan kes dia. Saya tidak ada masalah dengan Datuk Seri Zahid, ya, tak ada masalah. Cuma kita pun dengar audio dia dengan UMNO dengan DAP. Tapi Pimpinan Agung UMNO kata no UMNO, no DAP.
kebimbangan saya ialah kita tarik sokongan daripada Tan Sri Mahyudin, PN, kita keluar dari PN, kita jatuh. Saya tak nak BN jadi pembangkang, 22 bulan cukup lah. Saya nak, soalnya kalau tarik sokongan daripada PN, adakah kita nak jadi pembangkang? Saya tak nak. Baru-baru ni kecoh yang pasal isteri Datuk Seri muat naik, something yang kontroversi. Jadi, how do you react, Datuk Seri? Tak ada, saya tak peduli pun. Very cool, Datuk Seri. Ya. Apa, bukan netizen yang bayar saya duit pergi ke Perancis kan. Lagipun itu isteri saya punya IG. Tak suka, unfollow je lah. Apa yang masalah? Bukan kita paksa dia untuk follow kita. Itu kebebasan dia. Saya mengajar keluarga saya semua hak kita untuk bersuara, hak kita untuk bertindak asalkan tidak melanggar undang-undang. Kadang-kadang ada orang silap, dia ingat saya menteri. Saya bukan menteri. Okey. Kalau saya bukan menteri, maknanya saya taklah pakai duit rakyat. Saya dah 2 tahun tak jadi menteri. Ahli Parlimen Malaysia. Ni duit saya. Masa bila saya pakai duit diorang pun? Ahli politik atau diplomat? Ahli politik. Okey. Kota Baru atau Paris? Paris lah. Okey. Western or local? Local. Okey. Man U atau Liverpool? Man U lah. Okey, 2 benda yang kena sentiasa ada dalam poket Datuk Seri. IC. Satu lagi saya punya, dia ada kad ala telefon nombor saya, darah saya semua. Takut mampu tengah jalan ke mana ada aksiden apa kan. Okay, your favourite world leader? Abraham Lincoln. Oh, okay. Your best job in cabinet? Jawatan Minister of Entrepreneur Development di bawah Tun Mahathir. Okay. Cantik atau versatile? Versatile. Okay, Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama Talk Now. Okay, dengan itu, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Talk Now.